Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Siti Nurul Syafiqah binti Anang Fahmi dan hari ini saya akan membentangkan topik teori perkembangan bahasa, nativisme, behaviorisme dan interaksionisme. Tujuan pembentangan ini adalah untuk menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa serta membandingkan tiga teori utama yang sering dibincangkan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Melalui pembentangan ini, saya berharap kita dapat memahami bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga asas kepada perkembangan pemikiran dan sosial manusia. Bahasa memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Ia bukan sahaja membolehkan kita berkomunikasi, tetapi ia juga menjadi asas kepada proses pemikiran, memahami dan membina identiti diri. Bagi kanak-kanak, perkembangan bahasa bermula seawal bayi melalui proses mendengar, meniru, berinteraksi dengan orang di sekeliling. Ahli psikologi dan ahli bahasa telah mengemukakan pelbagai teori bagi menjelaskan bagaimana bahasa diperoleh. Dan antara yang paling penting berpengaruh ialah teori nativisme, behaviorisme dan interaksionisme. Kita mulakan dengan teori nativisme yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Chomsky berpendapat bahawa keupayaan untuk berbahasa adalah semula jadi dan wujud sejak lahir. Beliau memperkenalkan konsep yang dikenali sebagai Language Acquisition Device atau LAD, iaitu satu mekanisme dalam otak manusia yang membolehkan kanak-kanak memahami struktur bahasa tanpa perlu diajar secara langsung. Contohnya, kanak-kanak menghasilkan ayat baharu walaupun tidak pernah mendengar ayat tersebut sebelum ini. Ini menunjukkan mereka mempunyai keupayaan semula jadi untuk mengenal pasti pola dan struktur bahasa. Kekuatan nativisme. Pertama, jelaskan keupayaan semula jadi manusia. Kedua, konsisten di semua budaya dan bahasa. Kekuatan teori ini ialah ia dapat menjelaskan mengapa semua kanak-kanak tanpa mengira bangsa atau latar belakang mampu belajar bahasa dalam masa yang singkat. Ia juga menunjukkan bahawa bahasa ialah sesuatu yang universal dan berhubung dengan struktur biologi manusia. Kelemahan pula, pertama, abaikan peranan persekitaran. Kedua, LAD sukar dibuktikan secara saintifik. Kelemahan teori ini ialah kurang menekankan peranan persekitaran dan interaksi sosial. Selain itu, konsep LAD sukar dibuktikan secara saintifik kerana ia melibatkan proses dalaman otak yang kompleks. Seterusnya ialah teori behaviorisme. Antara teorinya, bahasa ialah tingkah laku yang dipelajari melalui peniruan, pengulangan dan pengukuhan positif, persekitaran dan ganjaran penting. Teori ini mengatakan bahawa bahasa adalah tingkah laku yang dipelajari melalui proses peniruan, pengulangan dan pengukuhan positif. Sebagai contoh, apabila seorang bayi menyebut mama, ibu tersenyum atau memeluknya. Tindak balas positif ini menggalakkan bayi untuk mengulang perkataan tersebut. Menurut Skinner, persekitaran dan ganjaran memainkan peranan penting dalam membentuk kemahiran berbahasa. Baiklah, kekuatan dan kelemahan behaviorisme. Kekuatan, terangkan peranan ganjaran dan peniruan.
berguna dalam pengajaran bahasa. Kelemahan, tidak jelaskan pembentukan ayat baharu, abaikan aspek pemikiran dan kreativiti. Kelebihan teori ini ialah ia menjelaskan peranan ganjaran dan peniruan dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini sangat berguna dalam bilik darjah kerana guru boleh memberi pujian atau galakan apabila murid menggunakan bahasa yang betul. Namun, teori ini mempunyai kelemahan juga. Seperti saya katakan tadi, ia tidak dapat menjelaskan bagaimana kanak-kanak boleh mencipta ayat baharu yang tidak pernah mereka dengar. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak berkata, I goes to school. Ia menunjukkan mereka bukan sekadar meniru, tapi berfikir secara aktif. Sesuatu yang tidak diterangkan oleh teori behaviorisme. Okey, teori ketiga, teori interaksionisme. Yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky dan disokong oleh Jerome Bruner. Teori ini menggabungkan pandangan nativism dan behaviorism. Menurut mereka, perkembangan bahasa berlaku hasil gabungan antara keupayaan semula jadi dan pengaruh sosial. Vygotsky memperkenalkan konsep zon perkembangan proksimal (ZPD) iaitu jarak antara apa yang kanak-kanak boleh lakukan sendiri dan apa yang mereka boleh lakukan dengan bantuan orang dewasa. Sementara itu, Bruner menekankan konsep scaffolding iaitu bantuan sementara yang diberikan oleh guru atau ibu bapa bagi membimbing kanak-kanak mempelajari sesuatu kemahiran bahasa. Teori interaksionisme juga ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, tekankan peranan interaksi sosial sesuai untuk konteks pendidikan. Kelemahan, sukar diukur secara saintifik, berbeza mengikut budaya. Kekuatan teori ini ialah ia memberi penekanan kepada peranan interaksi sosial dalam pelajaran bahasa. Ia juga sangat sesuai digunakan dalam konteks pendidikan kerana guru boleh menyesuaikan tahap bantuan mengikut kemampuan murid. Namun, kelemahannya ialah proses interaksi ini sukar diukur secara saintifik dan tahap keberkesanannya mungkin berbeza mengikut budaya dan konteks sosial seorang kanak-kanak. Okey, daripada jadual ini, jelas bahawa ketiga-tiga teori saling melengkapi. Nativisme menekankan aspek dalaman manusia, behaviorisme melihat peranan persekitaran dan interaksionisme menggabungkan kedua-dua untuk memberi gambaran lebih menyeluruh. Nativism, tokoh Chomsky. Fokus dia biologi semula jadi, cara belajar LAD, kelemahan abaikan sosial. Behaviorisme, tokoh Skinner, fokus persekitaran dan ganjaran, cara belajar peniruan dan pengukuhan, kelemahan abaikan kognitif. Bagaimana pula interaksionisme, tokohnya Vygotsky dan Bruner, gabungan kedua-dua, cara belajar interaksi sosial, kelemahan sukar diukur. Implikasi dalam pendidikan. Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran, setiap teori memberi sumbangan yang berharga, iaitu nativism, hargai potensi semula jadi murid, gunakan aktiviti bahasa seperti bercerita dan membaca. Daripada teori nativism, guru perlu menghargai potensi semula jadi murid dan menyediakan aktiviti seperti bercerita, menyanyi dan membaca bagi merangsang kemampuan bahasa. Behaviorisme pula beri galakan dan pujian untuk penggunaan bahasa betul.
Gunakan pujian, ganjaran dan pengukuhan positif bagi menggalakkan murid menggunakan bahasa dengan betul. Interaksionisme, galakkan perbualan dan kerja kumpulan, gunakan scaffolding semasa mengajar. Galakkan murid berinteraksi, berbincang dan bertanya soalan. Guru juga boleh menggunakan teknik scaffolding untuk membimbing murid menguasai kemahiran berbahasa secara berperingkat. Sebagai kesimpulan, teori nativism, behaviorisme dan interaksionisme masing-masing memainkan peranan penting dalam menjelaskan proses perkembangan bahasa kanak-kanak. Tiada satu yang sempurna, tetapi apabila digabungkan, ketiga-tiga memberi kefahaman yang menyeluruh tentang bagaimana bahasa diperoleh. Oleh itu, guru harus bijak mengaplikasikan elemen daripada setiap teori bagi membantu kanak-kanak menguasai bahasa dengan lebih efektif. Bahasa bukan sahaja alat komunikasi, tetapi juga jambatan yang menghubungkan pemikiran, emosi dan budaya manusia. Rujukan utama yang digunakan dalam pembentangan ini ialah Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, Skinner, Verbal Behavior, Appleton Century Crops, Vygotsky, Mind in Society, Harvard University Press, Brunner, Chai-Stock, Learning to Use Language, Norton. Terima kasih atas perhatian anda semua. Saya berharap pembentangan ini memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang teori-teori perkembangan bahasa dan kepentingannya dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Sekian, terima kasih.